Apa khabar dengan Penjana Kerjaya? Masihkah anda ingat skandal program insentif pengambilan pekerja atau lebih dikenali sebagai Penjana Kerjaya yang meletup pada Mei 2021? Siapa Menteri Sumber Manusia ketika itu kalau bukan Timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan? Nasib beliau baik kerana setelah Kerajaan Tebuk Atap 1.0, pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyar Mat Yassin dijatuhkan, Saravanan dikekalkan di kementerian yang sama oleh Kerajaan Tebuk Atap 2.0 yang diterajui Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun setelah diberikan amanah untuk bertanggungjawab terhadap kira-kira 15 juta pekerja di negara ini dan 671.2 ribu pencari kerja, apakah yang beliau lakukan untuk rakyat negara ini? Jom kita rentas idea brilian sumber manusia di negara ini. Penjana Kerjaya di bawah pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau Penjana yang bermula pada 15 Jun 2020 adalah bertujuan merangsang permintaan pekerjaan di kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehan pekerjaan di kalangan pencari kerja tempatan. Kementerian Sumber Manusia telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program ini melalui penyedia perkhidmatan pekerjaan negara, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Tiba-tiba sekitar Mei 2021, pelbagai media mula menyiarkan berita bagaimana majikan menyalahgunakan program Penjana Kerjaya dengan tuntutan palsu. Lebih setahun kemudian, iaitu pada 15 Julai 2022, media melaporkan Perkeso telah menggantung bayaran program insentif pengambilan pekerja atau Penjana Kerjaya berjumlah RM423 juta susulan terdapat penyelewengan dan tuntutan palsu yang membabitkan pihak majikan dan penyedia latihan. Serentak dengan tindakan Perkeso itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melancarkan Ops Haya dan setakat 20 Julai lalu 45 individu yang dikatakan bertanggungjawab menyeleweng dana Penjana Kerjaya telah ditahan reman. Pada 22 Julai, pengerusi sebuah badan bukan kerajaan NGO Persatuan Harapan India Malaysia PHIM Mani Maran Manikam mendakwa penyelewengan dana Penjana Kerjaya kira-kira RM100 juta melibatkan beberapa pemimpin MIC dan salah seorang daripada pemimpin yang terlibat iaitu Ketua Wanita MIC. Beliau telah membuat laporan berserta dengan dokumen yang dakwanya sebagai bukti berhubung kes tersebut di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya. Pada 25 Julai pula, Pengarah Strategi Pemuda Amanah Nasional Amar Atan membangkitkan isu terbabit dan menuntut Saravanan meletakkan jawatan di atas kealpaannya memandangkan skam Penjana Kerjaya ini berlaku di bawah kementeriannya dan ia melibatkan pemimpin partinya sendiri. Jika Saravanan terus kekal sebagai menteri, dikhawatiri akan berlaku konflik of interest dalam penyiasatan terhadap pemimpin-pemimpin MIC tersebut, katanya dalam satu kenyataan. Pemuda Amanah mempersoalkan keikhlasan Saravanan dan kementeriannya dalam menyiasat skam Penjana Kerjaya tersebut yang dikesan berlaku sejak tahun lalu. Apakah punca kelewatan ini? Adakah Saravanan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh umum soal amal? Beliau berkata jumlah bayaran yang telah dibuat oleh Perkeso kepada para majikan dan pekerja di bawah program Penjana Kerjaya sehingga hari ini adalah sebanyak RM2.34 bilion. Pemuda Amanah Nasional menggesa agar audit forensik dibuat secara menyeluruh terhadap semua program yang diperkenalkan di bawah pakej rangsangan ekonomi kerajaan BNPN. Sekarang sudah masuk hujung September 2022. Tidak ada apa-apa tindakan lanjutan daripada penguat kuasa. Kecewa kerana pelbagai laporan yang dibuatnya sebelum ini tidak mendatangkan hasil. Pada 15 September, Mani Maran Manikam menghantar memorandum ke Istana Negara menuntut supaya diadakan siasatan diraja RCI terhadap penyelewengan dana program Penjana Kerjaya ini. Caruman pekerja disalahgunakan menerusi program ini. Siapa yang hidup mewah? Beberapa orang pemimpin MIC sampai membeli kereta yang mahal, tegasnya. Terkini pada 26 September, Timbalan Ketua AMK Malaysia Kamel Munim tampil dalam satu kenyataan mempersoalkan apakah langkah susulan daripada pihak kerajaan ekoran daripada penahanan reman 45 orang individu yang dikatakan bertanggungjawab menyeleweng dana Penjana Kerjaya. Sehingga kini masih belum ada sebarang pendakwaan yang dibuat terhadap mereka yang terbabit oleh SPRM.
Apalagi yang ditunggu oleh pihak SPRM sebenarnya? Adakah bukti-bukti masih belum mencukupi? Siapakah individu-individu yang bersalah dan bertanggungjawab menyeleweng dana penjana kerjaya ini? Soal beliau. Namun pihak berkenaan dilihat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu penjana kerjaya dan keperitan mereka yang menjadi mangsa skam ini. Kelewatan pihak kerajaan mengheret penyeleweng-penyeleweng durjana ini ke muka pengadilan dikhawatiri akan menimbulkan syak wasangka dan tanggapan buruk terhadap komitmen kerajaan dan Perdana Menteri khususnya dalam usaha memerangi endemik rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Adakah kerana terdapatnya individu-individu berkedudukan tinggi di sebalik skandal penyelewengan ini seperti yang diragui oleh setengah pihak bidasnya? Hari ini Saravanan dihantui skandal penjana kerjaya meminjam naratif PAS kononnya rakyat menderita semasa Pakatan Harapan mentadbir negara ini. Rakyat sudah melihat selama 22 bulan macam mana mereka menderita. Saya percaya orang Melayu sendiri tidak akan bagi undi kepada PH selagi ada DAP katanya, seperti dipetik utusan online. Kalau anda rasa hebat sangat, benci sangat kepada Pakatan Harapan, mahu hapuskan DAP, bertandinglah menentang Kul Segaran di Parlimen Ipoh Barat. Ada berani. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Moving forward, sharing a new experience.